Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan guru SK Kubur Panjang. Okey, untuk hari yang ketiga dan juga part yang ketiga, saya nak berkongsi lagi sesi pendek saya, tak lebih daripada 30 minit lah. Berkaitan dengan pembinaan Google Site PDP ni. Saya RBT tahun 4 kemarin, saya dah perkenalkan bagaimana cara untuk menambah bahan asas dalam Google Site, iaitu nota. Okey, hari ni saya akan sambung bagaimana kita nak embedkan video dalam ni dan juga latihan interaktif. Okey, kemarin saya share macam mana kita ada beberapa keping slide dalam bentuk gambar. Kita boleh gunakan fungsi image carousel untuk letak dalam sini, dan dia punya layout murid lihat tu ataupun guru yang menggunakan site ni, dia akan nampak ada anak panah ni. Okey, agak jimat ruang sikit lah. Kalau murid akses di rumah menggunakan peranti phone mobile, dia akan nampak simple lah. Sebenarnya ada beberapa fungsi lain yang kita boleh add gambar dalam dalam nota ni, ataupun kita ada nota yang berbentuk Google Slide ataupun Google Docs ke, ataupun Google Sheet. Kita boleh gunalah ni Docs, Slide, Sheet untuk kita embedkan ke dalam ni. Boleh cuba untuk buat, tapi kena buat dululah Google Slide tu, ataupun kita ada nota PowerPoint dalam laptop, kemudian kita kena muat naik dalam Google Drive. Muat dahulu dalam Google Drive, baru kita boleh embedkan ke sini. Okey, tapi hari ni saya nak share bagaimana kita nak mengisi bahan video dalam kita punya page ni lah. Okey, sebelum saya mula nak add video, saya nak share sikit berkaitan dengan banner yang kita buat dah kemarin. Saya silap bagi tahu dia punya size header Google Site ni. Saya explore hari ni, saya cari sebenarnya 1600 darab 1068 pixel tall. Boleh cuba, tapi ada beberapa sedikit teknikal yang kita perlu pandai lah untuk muatkan. Contohnya saya buat laman RBT tahun 5 ni, saya muatkan banner yang bergerak-gerak macam ni. Okey, download dahulu dalam bentuk GIF lah. Dalam bentuk GIF ataupun MP4, tapi sebenarnya besar bila kita buat saiz 1600 dan 400. Asalnya ialah ni. Dia bentuk segi empat tepat yang ukurannya besar. Kalau kita muat turun GIF pun dia lebih daripada 10 MB. Jadi agak besar nak muat naik semula ke ni. Tapi saya resize tadi di Canva. Okey, terlanjur berkongsi. Di Canva kita boleh download dokumen ni. Fungsi download ni dia ada, contohlah GIF ni. Kita boleh main ni. Kita berapa saiz. Semakin kecil ni semakin kecil lah kita punya saiz tu. Nak ngam dengan Google Site ni kena buat eksplorasi sikit lah. Okey, itu berkaitan dengan header tu. Okey, tak apa, kita masuk dalam video. Okey, contohnya tahun 4 ni kita dah bagi nota, kemudian kita nak murid ni juga mengulang kaji ataupun membuat eksplorasi tajuk ni dalam bentuk video. So kita cari sahaja dalam YouTube berkaitan dengan tajuk berkenaan. Katalah tadi keselamatan bengkel. Ataupun kita sendiri ada video konten ni, kita boleh embed lah masuk dalam page kita. Okey, tengok ni 2 minit, video 2 minit. Ni video tak sampai 1 minit. Keselamatan bengkel. Bukan ni saya induksi saja. Okey, contohlah kita nak ambil bahan berdasarkan buku teks, kita boleh ambil yang ni. Contoh. Sebab ini cikgu nasib
dia mengulas panjang lah minit video dia kaitan dengan ni. Okay, kita boleh embed saja ke dalam kita punya bahan ni. Klik YouTube ni, button insert ni. Kemudian kita dah copy link tadi, paste di sini. Kemudian kita search video tersebut dan select saja. Select saja, dia akan terpapar di sini lah. Okay, maksudnya bila murid explore page ni, dia boleh main YouTube dalam page tanpa keluar pergi tengok di YouTube. Jadi dia kekal di situ. Selagi dia nak navigate ke tempat lain, dia tak hilang punca nak pergi kat mana tadi yang mula-mula dia explore, begitu. So Google Site ni kita anggap sebagai one stop center kita punya bahan-bahan PDP lah. Okey, nak tambah video lain pun macam juga kita boleh susun di sini. Betul lah, ada video lain kita nak add di sini. Kita ambil lah keselamatan bengkel ni, keselamatan bahan, keselamatan alatan bengkel untuk yang seterusnya. Okey, kemudian ni Cikgu Jamali dia kata kita nak ambil juga ni hak tadi alatan bahan. Okey, contohnya kita nak ambil yang ni. Kita ambil konten dia sesuai ke tidak, minit tu sesuai ke tidak dengan kita punya isi pengajaran kita. So boleh ambil link macam tadi, kita embedkan dalam site. Okay, pastikan line biru ni, so kita letak di sini. Kalau dia letak di tempat lain, maka dia akan masuk ke situ. Okay, YouTube, pastekan pautan, search. Okay, kita masuk, selectkan saja. Kemudian kita susun letak sebelah ni. Okay. Kemudian Google Site ni satu. Apabila kita buat perubahan, kita kena publish. Okay, publishkan setiap perubahan supaya murid yang akses ni dia akan nampak yang terkini lah. Okay, preview dia macam ni. Kemudian bentuk telefon, dia akan pergi ke bawah lah. Begitu. Okay, itu bahan video. Okay, kemudian latihan interaktif. Latihan interaktif ni maksudnya kita nak ujilah pengetahuan murid kita dalam pembelajaran tajuk ni, dia faham setakat mana. Okay, yang saya sarankan, kebiasaan saya ialah letak quizzes lah. Letak quizzes. Okay, kita kena sign up lah quizzes ni. Ada soalan-soalan sedia ada, kita boleh eksplorasi dalam quizzes ni untuk kita beri latihan lah kepada murid-murid. Okay, contohnya saya ni ada my collection saya sendiri, RBT tahun 4, ada lagi tak? Okay, keselamatan bengkel. Contohnya kita nak assign yang ni. So, okay, boleh continue editing. Buat dalam mode continue editing ni. Okay, kalau okay, kita susun soalannya. Kita boleh publish lah. Publish. Supaya kita boleh buat assignment lah. So, kita assign. Assign as homework. So, sebagai pengguna quizzes basic, kita diberi masa 2 minggu untuk assign kepada murid. So, kita ambil maksimum tarikh yang kita ni. Saya biasanya letak paling lama kali. Okay, kalau kata murid nak join, ada keperluan lagi untuk murid join, jangan lupalah sepanjang tempoh 2 minggu tu kita update balik, change deadline ni. Okay, assign. Kemudian kita akan dapat satu pautan lah. Satu pautan join quiz ni. Yang ini copy. Kemudian kita letaklah embed dalam site kita. Okay, pastikan berada di sini. Kemudian kita boleh gunakan fungsi embed. Boleh guna fungsi embed by URL. By URL. Okay, kemudian kita pilih layout yang nak bagi nampak audience tu. Sama ada ini ataupun ini. So, insert sahaja.
Insert saja dalam ni, dia akan nampak lah. Dia akan nampak apa ni, paparan ni. Ni sebab kita sign in dah quizzes ni, nama kita, so nampak nama kita lah. Kalau murid dia tak nampak dari sini, dia akan nampak. Jadi murid boleh play dalam ni sahaja, dalam page ni saja boleh juga. Tapi sekiranya anak-anak murid kita ni dalam phone dia tu dia install aplikasi quizzes, dia akan pergi ke paparan sign in dia lah. Kemudian di atas sekali tu teknikal dia, biasanya kalau kita buat quizzes yang murid-murid kita ada apps quizzes dalam telefon dia kena scroll sikit ke bawah. Pengalaman saya lah. Kalau dia tak scroll, biasanya dia akan PM tanya cikgu, kod quizzes apa? Padahal kita bagi link kepada quizzes tu dah. Jadi tak perlu kod-kod lah. Tak perlu kod. Sepatutnya tak perlu kod. Dia klik link tu terus dia boleh buat lah quizzes tu. Okey. Latihan interaktif. Okey. Berapa minit dah saya punya ni? Sudah ada 11 minit. Saya rasa setakat tu sahaja dulu tips untuk kita embedkan video dan juga latihan interaktif. Selain quizzes, kita boleh juga word wall. Contohnya, tapi kita kena sign in jugalah. Word wall setakat ni dia limitasi dia tak banyak. Saya guna akaun edu ni, dia dah saya punya my result ni sekejap saya tengok ada tak. Latihan lama-lama ni kita boleh assign semula. Kita tengok my result kita, apa assignment yang berkaitan dengan RBT tahun 4. Ada tak? Quiz time. Kita boleh ambil semula yang ni. Sebab nak create yang baru, dia limit pada account free. Hasilan projek. Hasilan projek banyak sedikit. Okay, kita kena belak sikit lah quiz-quiz ni yang sesuai dengan atau tak sesuai dengan murid kita tu. Kalau kata kelas yang di depan, murid yang boleh kuasai, kita bagi latihan yang agak kompleks. Kalau murid kelas belakang, kita bagi kuis yang mudah-mudah sajalah. Kita ada keselamatan bengkel dan saya punya word wall ni. Okay, selain word wall, kita boleh cari live worksheet ataupun Quizlet, Kahoot, boleh lah. Tak ada, saya punya keselamatan bengkel. Kalau tidak, sama jugalah. Kita dapatkan link, saya bagi contoh lah, RBT tahun 6 ni, untuk sekadar contoh lah. Okay, contohnya, ni. Okay, kita assignment quiz, kita open activity. Kemudian kita set balik semula assignment. Kita jana link baru, set assignment. Okay, boleh set macam ni. Deadline, none. Tak payah buat deadline, tak apa. Okay, start. Tapi kita ubah sikit dia punya result title ni. Macam tu contoh. Kemudian kita start. So copy link ni macam biasalah. Kita letak kat bawah ni, embed by URL. So paste sini. Okay, kita tengok dia punya layout yang mana. Okay, boleh yang ni. Kemudian insert lah. Insert dia letak di bawah ni. Okay. Itulah sedikit perkongsian saya bagaimana kita nak wujudkan bahan-bahan, multiple bahan lah dalam ni. Okey, untuk siri yang akan datang, saya cuba untuk maksimumkan bagaimana kita nak membina bahan kita sendiri. Kadang yang ni kita ambil orang punya. Nota yang kita buat sendiri ke, video tu, video biasa-biasa lah. Mungkin kita boleh buat video biasa-biasa, kemudian kita simpan di sini. Macam mana kita nak manage dalam drive. Kita manage dalam
drive. Sebagaimana saya pernah berkongsi sebelum ini, kita manage dulu bahan-bahan PDPC kita dalam satu folder besar dalam My Drive ni. Kemudian barulah kita susun semula untuk appearance yang lebih menarik, memudahkan akses anak-anak murid kita dalam Google Site. Okey, sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.